Nafasku masih ada padamu. Pilihan lagu dengan tontonan tinggi di platform muzik, keunikan suara perantun lagu ini menjadi siulan ramai. Minat dan kerja yang dilakukan mendorong wanita cekal ini untuk terus bekerja meskipun melalui pelbagai detik mencemaskan. Prabajet 2023, apakah pula harapan peniaga di dalam sektor perniagaan yang diusahakan? Segalanya dalam MHI 6 Oktober. Okey, Assalamualaikum. Kembali bertemu dalam MHI hari ini, hari Khamis yang begitu permai. Dan sekarang kita doakan cuaca yang terbaiklah sebab kita banyak agenda untuk dibincangkan. Semoga Allah menggunakan cuaca dan keadaan yang terbaik untuk semua. Ya, 6 Oktober 2022. Hari ini kami berlawanan seperti yin dan yang, black and white. Tapi hari ini kita ada blue and red. Kan dia ada merah sikit, ada maroon sikit. So hari ini berlawanan. Kalau maroon tu apa kaitannya? Apa gambaran dia? Gambaran dia adalah dua karakter yang berbeza. Dua personality yang berbeza kan. Warna biru ni lebih kepada tenang, merah ni lebih kepada ganas. Ya. Biru ni saya cuba untuk satu padukan orang. Sekalipun sekarang ni memang dalam keadaan kita yang menantikan detik penting macam manakah apa yang terjadi kepada parlimen kita, apakah dibubarkan dan sebagainya. Sama-sama kita nantikan perkembangan yang diberikan berlangsung untuk anda daripada kami di Media Prima. Alright. Okey, hari ini kita nak bicara tentang perjuangan. Ada yang berjuang untuk mencari kerja, untuk teruskan pelbagai impian wawasan. Ada yang buat apa saja walaupun dah diduga kemalangan sebagainya, tetap ada kecintaan pada benda yang diminati. Yes, dan ada juga sebenarnya yang mencari jalan bagaimana untuk menyelamatkan perniagaan. Sekarang ni di zaman moden kan, ada banyak sebenarnya cara baru untuk berniaga. Lagi-lagi bila sekarang ni kita dah boleh berniaga melalui digital. Dengan mungkin modal yang sedikit tapi cabarannya lain. Okey, dulu orang terpaksa mungkin dari rumah ke rumah menjual ya. Sekarang ni dah ada macam platform. Dulu kita tengok, okey, contohlah kita ambil platform TikTok kan. Dulu hanya untuk katakan budak orang kata tengok video-video menari lah. Okey. Sekarang ada yang Yahya pun dah pada menari sekarang. Dah boleh tengok TikTok dia. Dan sekarang ni pun saya tengok warga emas, nenek-nenek, ada yang jual kangkung lah, jual minyak angin ke. Tapi mendapat sambutan. Itu yang bagusnya. Benda tu secara terus boleh sampai kepada semua rumah. Dulu kita nak pergi rumah ke rumah, satu rumah agak lama. Tapi sekarang semua rumah kita boleh pergi tapi tetap perlukan bajet, internet. Dengan kameranya. Mungkin kos-kos yang lain pembantu. Bisa kata kalau tak pernah buat live kan, tiba-tiba dapat order sampai 1,000, siapa nak tolong? Yes, itu yang kita akan bincangkan dalam bajet 2023. Kejap saja lagi. Tapi kita nak cerita pasal kecintaan. Seperti yang diperkatakan oleh Fetri Yahya tadi. Cinta kepada kerjaya. Sampaikan dia kemalangan banyak kali pun. Dia banyak kali mendapat kemalangan tapi tetap cinta dengan kerjanya. Dia teruskan kerjaya dia tu. Okey, ada beza antara job kerja ni dengan career. Career ni kita hidup di dalamnya dan betul-betul menjiwai. Inilah terjadi kepada seorang wanita ini. Ashikin Jumadi namanya. Seorang pemandu lori ataupun kita panggil dump truck yang banyak kali kemalangan, kecederaan yang teruk tapi tetap dia teruskan kerjaya walaupun dah ditimpa kemalangan banyak kali. Jadi kita bersama dengan lebih mesra disapa Ikin. Assalamualaikum. Salam. Okey, lokasi terkini Ikin di mana? Sekarang saya duduk Kelang. Ikin kat Kelang. Ada tugasan nak ke mana tu? Sekarang tengah kerja kat sini lah. Okey. Ikin masih lagi memandu lori lah sekarang? Yes, memandu lori. Okey, Ikin, kita nak tahu kecekalan Ikin. Oktober 2020 ada satu kemalangan teruk yang berlaku kepada Ikin. Sampaikan kalau kita tengok muka Ikin lebam sana sini. Memang agak teruk kemalangan tu. Jadi apa yang membuatkan Ikin masih lagi cekal nak meneruskan kerjaya memandu lori ni, Ikin? Mungkin sebab memang saya minat bawa lori tu. Okey. Dan itu je kerja yang saya boleh buat. Dan saya memang kerja lain saya dah try, tak boleh. Tapi memang saya jiwa tu ada dalam minat memandu lori itulah. Okey, apa yang istimewanya memandu lori ni, Ken? Kalau dapat diceritakan. Mungkin orang tak faham kan? Okey, jadi kenapa, apa yang istimewanya lori ni pada Ken?
Mungkin dia nampak besar. Oh, nampak besar. Nampak ganas lah Ikin Nampak lagi satu dia selesa tu untuk saya memandu. Untuk Ya. saya kerja yang boleh bertahan lama lah. Okey, tadi Ikin ada cakap, Okey. bang, dia cuba sebenarnya untuk try kerjaya lain, betul tak? Yes. Apa antara kerjaya-kerjaya lain yang Ikin try? Yang pernah cuba apa? Saya pernah meniaga burger. Okey. Saya pernah pergi Australia kerja. Oh, macam-macam Ikin pernah buat ni. Saya pernah masuk Singapura. Oh. Okey. Mungkin bukan saya punya selera kot. Mungkin tak Di sesuai. Australia tu apa? Petik apple? Okey. Betul? Betul. Oh. Tak apa dah pengalaman kan? Ya. Okey, baik. Ketika berjuang untuk sembuh kan, tengok tadi anda pernah berbanding darah di tempat kerja kerana berbagai insiden. Jadi pernah tak tiba-tiba macam, okey, tak apalah, patah semangat sekejap, tiba-tiba datang balik tu. Macam apa yang membuatkan, saya berminat yang mendalam pada lori ni, tak boleh buat kerja lain. Mungkin faktor sekeliling juga, mungkin ada sahabat-sahabat yang membantu, yang betul-betul mendorong anda untuk melakukannya. Macam mana? Betul. Kadang semangat daripada kawan-kawan Ya. untuk teruskan kerja. Mungkin masa kejadian tu kita ada rasa trauma lah, tak nak kerja lagi kan. Oh, Tapi okey. selepas tu, yelah setiap dalam pekerjaan tu mesti ada ujian, dugaan kan. Jadi saya lupakan benda tu, saya teruskanlah dengan kerjaya saya. Okey, tadi kita ada cakap pasal Ikin punya kemalangan yang berlaku. Kalau kita tengok gambar sekarang ni agak teruk keadaan muka Ikin waktu tu Oktober 2020. Mungkin Ikin boleh ceritakan sedikit kepada penonton MHR sekarang ni apa yang berlaku masa tu Ikin? Kebetulan masa tu pagi tu saya jalankan kerja macam biasa. Okey. Lepas tu tayar saya ada kurang angin. Okey. Nak isi angin lah. Isi angin. Saya pergi workshop, saya pergi isi angin. Tak sampai dalam 3 minit macam tu tayarnya tiba-tiba meletup. Kebetulan saya kat situ pula. Allah. Lepas tu saya tercampak, saya sedar muka saya dah berdarah macam tu. Okey. Benda tak diduga, malang tak berbau kan? Betul, malam tak baru. Ya. Jadi apa kecederaan yang alami? Mungkin ada patah ke macam mana? Patah tak ada, cuma efek kat telinga. Makan masa jugalah, dalam 2 bulan baru saya sembuh. Mungkin gegedang telinga tu ada luka sikit. Ya, tapi itulah yang kita nak Okey, apa ni Ika ni lebih kepada suka kerja dalam kelompok kecil ke? Ataupun tak suka ramai-ramai bising-bising? Ataupun sebab lori ni kan macam perlukan kadang seorang Me dua. time lah dalam kereta. Okey, Dalam lori ada ni. me time tersendiri. Betul. Jadi kalau sekeliling tu Ika seorang je perempuan ada lagi? Ada kawan saya yang 2 orang tadi dalam gambar tu pun ada. Okey. Saya memang kerja dengan dia lah. Dah lama dalam... Sampai sekarang lagi kita orang masih kerja bawa lori lagi. Oh, okey. Okey, tadi Aziz dengan Fetri ada borak pasal kerja, suka-suka. Ya. Kan, suka dengan kerja, sayang dengan kerja. Kan, bila Ikin dah suka dengan kerjaya Ikin sebagai pemandu lori, adakah Ikin rasa inilah kerjaya yang akan saya buat sampai bila-bila? Memang akan rasa macam itulah. Sampai mana yang saya rasa dah... Sampai tahap yang saya dah tak boleh nak bawa lori tu, saya berhentilah macam tu. Ya. Okey. Kalaulah ada yang berminat seperti tengok Ika ni, okey, wanita yang tabah, yang lasak, yang okey, ada cerita yang hebat, ya. Kalau ada yang ramai berminat wanita, apa pesanan paling penting sekali yang Ika nak berikan? Ya. Pesanan saya dalam kerja macam jentera berat ni kan, macam-macam kemalangan boleh berlaku. Okey. Macam saya, pam tayar boleh pecah. Lori pun boleh terbalik kalau kita tak pandai bawa, tak pandai kawal. Macam-macam lah boleh jadi. Cuma berhati-hati je lah dalam step yang kita lakukan tu. Betul. Okey, Macam Ikan sekarang ni dah, kalau ikutkan tahun, berapa tahun dah dalam dunia lori ni? Saya start dari 2013 sampai sekarang. Oh, maknanya dah hampir 10 tahun. Ada tak keinginan macam, okey, rasanya boleh lagi dia aku upgrade skill lagi. Banyak benda yang nak tahu ke ataupun nak bertukar kepada kita kata saiz begini, okey nak saiz yang berbeza Lagi besar. pula. Macam mana tu? Saya rasa itu paling besar saiz tu kalau ada dalam Malaysia ni. Dalam truck tu, ya. Okey. Okey, apa yang Ikin bawa selalu Ikin? Mungkin boleh ceritakan apa yang Ikin okey. hantar setiap hari? Muatan yang dibawa. Masa kejadian tu saya ada buat projek tambak pasir. Saya Okey. bawa pasir. Buat highway Lebuh Raya. Berapa berat lori Ikin? 40 tan. 40 tan.
Okey. Bukan bukan hebat senang, Ikin. nak Hebat. mengawal semua tu okey. Fetri pernah try bawa yang 10 tan. Allahu akbar. Tak jadi. Okey. Satu nak mengendalikan jentera yang berat tu kan. Yang kedua emosi pun kena stabil, kena Ya, fokus. betul-betul. Okey, kadang-kadang orang pandang macam marah-marah pada lori kan sebab katanya mengganggu semua, itu cabaran persepsi lagi. Bermaksud sebelum keluar rumah tu dah kena siap sedia tenaganya, betul. dengan apa mentalnya semua, fokusnya, tidur yang cukup. Dahsyat tu. Dahsyat. Okey. So cabaran-cabaran lain mungkin Ikin boleh ceritakan lagi apa cabaran yang berlaku di atas jalan raya yang melibatkan pemandu lori ni. Kita tahu ada macam-macam persepsi yang diberikan oleh orang ramai terhadap pemandu lori ni. Mungkin Ikin boleh ceritakan luahan perasaan sikit lagi, Ikin. Betul, kadang orang tak bawa, jadi dia tak tahu keadaan dalam lori tu. Jaraknya, dia punya pemanduannya. Jadi ramailah yang akan kecam bila ada sesuatu berlaku, betul tak? Ya, betul. Jadi bila kita ada dalam situasi itu baru kita tahu keadaannya macam mana. Jadi tak semua benda yang kita boleh nak fahamkan orang lain. Wah, pemandu lori pun seperti seorang artis, seorang selebriti juga. Itu Kan? dia. Selalu ada cari point untuk dikecam. Betul. Ada apa-apa yang berlaku dikecam. Atau mungkin juga ada yang pada rendah kan? Ada pernah terjadi ya, Kin? Pernah juga, biasalah. Kalau perempuan bawa lori, akan ada orang kecam lah. Ya. Okey, Ikin. Kalau nanti orang panggil Ikin Lori tak apa ke? Nanti dah Tak apa. tersinonim dengan tu? Tak apa ya? Tak apa. 9 tahun dah orang panggil tu. 9 tahun. Ya. Ikin, adakah Ikin meneruskan kerjaya sebagai seorang pemandu lori ni disebabkan mungkin imbuhan bayaran yang besar? Imbuhan tu pun adalah sebabnya, tapi lagi satu mungkin keselesaan kot. Sebab kita bawa lori, kita tak ada fikir masalah untuk yalah, macam kalau kita duduk office banyak masalah kita kena fikir kan. Bila kita bawa lori ni, kita hanya memandu dan kita kena siapkan tugas kita lah. Kita orang isi lori, kita buang. Macam tu je lah. Okay. Tak sempat nak tanya, kalau Ikin mandu apa lagu Idris Kedegang kan? Lagu apa, Ikin? Mesti ada lagu. Saya selalu buka Suria FM. Alright. Itulah dia terima punya kasih, dia punya Ikin. minat. Ikin, apa-apa pun Ikin, kita doakan agar minat Ikin memandu lori dapat diteruskan dan lagi ramai sebenarnya yang jadikan Ikin pun sebagai inspirasi diorang untuk bawa lori ni. Nanti nanti ada akademi lori Ikin ke? Why not? Why not? Okey, selamat berjuang dan berjaya untuk anda. Okey. Bye-bye, Ikin. Bye. Assalamualaikum. Salam. Yes, itu adalah seorang yang mungkin memberikan inspirasi kepada kita di pagi hari ni. Tersasul. Sebab terfikir pasal saya pernah bawa lori tu sekejap. Ya? Lori apa? Untuk bawa pindah rumah. 2-3 tan je lah. Tak adalah banyak. Lah, nak cerita juga. Kita nanti nak cerita serius ni tentang perniagaan. Betul. Okey. Bajet 2023. Ramai yang nantikan topik ini. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam MSI. Bajet 2023 yang bakal dibentangkan pasti menjadi tanda tanya pelbagai pihak. Bidang perniagaan menjadi salah satu fokus kepada pembentangan bajet terutama dalam sektor ekonomi di Malaysia. Sebelum melangkah kepada fasa baru dalam bajet 2023, kita imbas kembali manfaat bajet 2022 yang diberikan oleh kerajaan kepada para peniaga. Pada tahun 2022, pelbagai jenis bantuan perniagaan telah disediakan kepada usahawan terutama dalam bentuk pinjaman. Lebih 40 bilion ringgit pakej pembiayaan dan peruntukan untuk pinjaman usahawan disediakan. Kerajaan menerusi Kementerian Kewangan MOF telah menyalurkan peruntukan berbilion ringgit untuk manfaat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Sebanyak 1.8 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembiayaan skim kredit mikro.
Bagi perusahaan kecil dan sederhana, pinjaman mudah kira-kira 14.2 bilion ringgit untuk turut diberikan kepada PKS dan meningkatkan jaminan pembiayaan perniagaan menerusi skim jaminan pembiayaan perniagaan. Bantuan pinjaman sehingga 10 bilion ringgit sebagai tambahan kepada 20 bilion ringgit yang diumumkan di bawah pakej pemulih. Bagi peminjam Bumiputera, sebanyak 2 bilion ringgit daripadanya diperuntukkan kepada mereka. Kementerian Kewangan telah menyediakan keseluruhan peruntukan untuk mengembalikan keupayaan perniagaan kepada golongan PMKS selepas berdepan situasi sukar akibat impak penularan COVID-19 2 tahun lalu. Ini menjadi suntikan kerana pelbagai bantuan diberikan untuk membantu peniaga meneruskan kelangsungan perniagaan menerusi 8 pakej rangsangan ekonomi yang memanfaatkan lebih 20 juta rakyat, 20 juta premis dan entiti perniagaan. Bajet 2023 akan dirangka untuk memperkukuhkan momentum pemulihan negara, bertujuan mengembalikan semula prestasi ekonomi dan gaya hidup rakyat ke tahap pra-pandemik berikutan pembukaan semula sebilangan besar sektor ekonomi dan menjamin kestabilan hidup rakyat. Apakah harapan yang diletakkan untuk bajet 2023 ini? Harapan saya untuk bajet 2023 ni semoga kerajaan berhalusi geran bantuan untuk peniaga-peniaga kecil, terutamanya golongan B40. Sebabnya seperti kita tahu bahan mentah sekarang sangat mahal dan terombang-ambing. Jadi kita semestinya memberi kesan kepada pendapatan untuk peniaga-peniaga kecil. Itulah harapan saya untuk bajet 2023. Sebagai peniaga kecil, kami amat memerlukan bantuan kerajaan terutama untuk golongan umur yang 40 ke atas ni dalam bentuk modal dan ataupun peralatan untuk memulakan perniagaan ke apa ke. Mungkin depa golongan 40 ni kena buang kerja ke apa ke dulu masa Covid dulu. Sekarang tak ada kerja ke, tak ada modal untuk berniaga ke. Harap kerajaan bagi bantuan untuk golongan 40 ke atas ni. Harapan saya untuk bajet 2023, kerajaan patut menitik beratkan tentang kenaikan harga segala barangan keperluan, terutamanya keperluan asas makanan. Saya sebagai peniaga amat terkesan bila harga barangan keperluan tak kira sayur, lauk pauk dan runcit harga meningkat secara mendadak. Kalau ikutkan kenaikan bukan setakat 10% atau 20%, mungkin ke 50% harga barangan. Maknanya memang terkesan amat sangatlah saya sebagai peniaga. Sebagai peniaga kecil, harapan saya ada banyak lagi bantuan dari pihak kerajaan seperti bantuan modal, bantuan peralatan, bantuan macam khusus kepada kami yang berusia 40 tahun ke atas. Sebab sekarang ni bantuan khusus untuk 40 tahun ke atas macam tak banyak lah. Lepas tu macam kami peniaga kecil ni terbeban dengan harga barang yang terlalu tinggi. Macam modal untuk jahitan pun barang naik. Dengan untuk keperluan harian lagi semua barang pun mahal. Harap kerajaan boleh bantu dari segi bantuan modal. Pendekatan the whole of nation yang digunakan adalah untuk memastikan bajet ini dirangka bersifat komprehensif dan inklusif selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Baik, pastinya kita mengharapkan ada ekosistem yang baik dalam perniagaan. Yang mana kalau kita ada minat pun tapi tak ada sokongan dana, akan pudar juga ya perjuangan itu. Apa yang perlu terutama dalam SMB kita bicarakan pada hari ini. Ya, okey. Itulah yang kita nak bincangkan dengan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan esok. Ramailah yang meletakkan harapan supaya belanjawan itu lebih memihak kepada golongan. Mungkin kita sebagai peniaga, mungkin kita nak dapatkan dana
untuk peniaga, lagi-lagi peniaga SME kan, kecil sederhana yang telah pun meletakkan satu harapan yang tinggi, lagi-lagi bila PKP sebelum ini, COVID yang melanda dunia menyebabkan perniagaan mereka ada yang gagal. Ya, ada yang gulung tikar, ada yang terjejas. Jadi untuk bangkit semula ini memerlukan kepada banyak sokongan. Kita nak bersama berbincang secara ilmiah pagi ini. Bersama dengan Profesor Dr. Nur Ismawati Jaafar, seorang pensyarah di Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Haziq, Fitri. Okey, Prof. Tadi kita dah dengarkan sedikit sebanyak VT daripada peniaga kecil sederhana yang meletakkan harapan untuk belanjawan yang akan dibentangkan besok. Tapi sebelum kita pergi ke belanjawan, kita nak bagi definisi dulu. SME. Okey. Perniagaan kecil sederhana. Apa yang kita boleh letakkan sesuatu perniagaan tu di bawah SME? Okey, secara definisinya dia tergolong kepada dua. Okey. Sama ada dia dalam sektor pembuatan ataupun sektor perkhidmatan dan yang lain lah. Servis lah. Ya, servis. So kalau dalam kategori pembuatan tu, dia punya kategori ialah kurang daripada 50 juta hasil jualan, ataupun saiz ataupun saiz pekerja sepenuh masa dia adalah kurang daripada 200 orang. Tak ramai lah. Okey, tak ramai. Dari segi sektor services, dia punya tu slightly lower lah. Dia punya hasil jualan definisi untuk SMEs. Tak silap saya dalam 20 juta. Dan dia punya staf semua masa adalah kurang daripada 75 orang. Tutup servis. Yes. So itulah definisi lah secara ringkas. Baik, Tapi kalau dalam, kita melihat dalam kategori yang dua tu pun dia ada lagi breakdown dia. pecahan Pecahan dia kepada sebab sekarang definisi dia including micro kan? Micro, medium dan kecil, small. Okey. So itu dia punya adalah kategori-kategori dia lain dia. Secara umumnya Secara lah. umumnya. Baik, kalau kita melihat kepada untuk memantapkan ekonomi kan. Jadi bukan hanya syarikat mega yang menyumbang. Betul. SME ini perlu berdiri juga dibantu untuk terus mengekalkan. Kalau melihat kepada track pencapaian, macam mana SME ini menjadi identiti penting untuk menyumbang kepada ekonomi negara? Sangat penting kerana kalau kita compare, kita bandingkan keluaran dalam negara kasar yang disumbang oleh PMKS ataupun MSME ini adalah sebanyak 37.4% daripada KDNK negara. So itu jumlah yang kuat signifikan lah dari segi persumbangan ekonomi. Dan kalau dipecahkan dalam bentuk jumlah amount dia adalah lebih kurang dalam 518 bilion. Itu untuk tahun 2021. Ya, so kalau kita tengok dengan jumlah SME yang dalam 1.2 juta bilangan SME yang berdaftar dengan Malaysian Business of Research System. So dia jumlah itu adalah besar. So kita mahu SMEs ini terus menyumbang walaupun dengan COVID banyak halangan yang telah mereka hadapi kan. So kita harap dengan adanya peruntukan esok, hopefully kita dapat something yang banyak sikitlah. Yang banyak dan juga yang boleh memanfaatkan SMEs, itu akan menjadi satu boosting factor. Yep. Tapi ekonomi. Bukan tu je cabaran dia, Prof. Yep. Cabaran tadi kita kata COVID lah, PKP lah, tapi cabaran digital. Sekarang ni semua benda kita dah digitalkan. Bisnes pun. Ya. Dekat mana-mana platform pun sekarang dah ada platform bisnes. Di social media pun ada. Betul. Dekat tempat-tempat jual-jual. Siapa yang tak ikut trend tu mungkin akan ketinggalan. Sebab tidak mengikut arus semasa. Yep. Jadi macam mana keperluan untuk mereka reform dalam konteks perniagaan ini, cara bisnes dah berubah, dah bertukar kan? Betul. Macam mana tu? Sebenarnya COVID itu telah menjadi satu teladan kepada SMEs. Mereka dulu tidak berapa menggunakan teknologi, tapi dengan adanya COVID mereka telah dipaksa berubah cara menjual produk, cara interact dengan customer kan. Lain kan, tak macam dulu pergi rumah ke rumah macam Fitri cakap tadi kan. So sekarang kita guna email ke ataupun WhatsApp ke kan. Dulu siap ada cedok-cedok. Cedok-cedok. Bro, tiba-tiba ada satu trend baru yang datang. Kan? So sekarang semua benda kita tak perlu jumpa face to face. Saya tak boleh jumpa Haziq pun kalau saya nak jual barang ke Haziq ataupun Fitri. Saya tak kenal pun siapa kadang seller tu. Tapi still kita boleh jalankan perniagaan. So itu ialah salah satu revolution IT yang telah mengubah cara
SMEs berniaga daripada tradisional kepada sesuatu yang very modern, digitalized dan so on. Tapi dari segi halangan ya, dari segi apakah cabaran SME untuk lebih menggunakan IT ataupun digitalization is in the fact of dia tak ada expertise. Dia kurang sebab SMEs ni kita ada kekangan kan. Betul. Dari segi fund, dana dan sebagainya. Mungkin nak buat tu nampak macam ni, tapi dari segi practicality tu kan tak ada mungkin tenaga kerja yang mahir dan betul. SME pun dia ada yang syarikat yang tak nak invest untuk itu. Betul. Ya, okey. Tapi tadi kita dah cerita pasal digitalkan bisnes. Tapi apa pula yang kerajaan boleh bantu? Kan untuk memantapkan kembali persekitaran ekonomi SME ni, Prof. Okey, sebenarnya kerajaan dah bantu banyak. Kerajaan bantu, ada banyak peruntukan, packages, stimulus ekonomi, penjana, macam-macam kan, yang kalau kita tengok balik lah. So memang kalau dari segi peruntukan kewangan memang banyak. So dari segi pemilihan, terpulang kepada SMEs tu nak pilih yang mana satu dan mana yang lebih sesuai dengan bisnes mereka. Tak semua stimulus ataupun package yang kerajaan bagi itu adalah sesuai untuk setiap SMEs. Untuk SMEs yang baru mula, mungkin dia punya keperluan lain. Okay? Tapi yang dah ada dalam bisnes dalam 5 ke 10 tahun, dia punya kehendak lain. Dia mungkin nak pergi overseas, dia nak pergi internationalization, dia nak pasarkan barang dia ke pasaran global yang lebih besar kan, instead of just focusing on local market. So kita kena tengok juga tak semua package tu sesuai untuk setiap jenis SMEs. Faham? Okey. Jadi berdasarkan pemerhatian Prof sendiri, apa mungkin kesilapan yang dilakukan dan bagaimana kita dapat perbaiki, perkemaskan momentum. Kadang-kadang dah nampaknya, tapi mungkin salah investment, mungkin salah dari segi business matching, penukaran kepada hala tuju syarikat mungkin membuatkan mereka ni terbantu dari segi perkembangan. Kalau dari segi apakah yang boleh kerajaan bantu ya, kita tengok lagi sekali. Saya datang hari ini adalah sebagai instrumen kepada rakan-rakan SMEs yang saya temui baru-baru ini. So mereka ada menyatakan hasrat untuk mendapat sesuatu, kalau boleh kerajaan adakan polisi yang lebih friendly. Betul. Untuk mereka mendapat lebih manfaat dengan semua stimulus dan itu termasuk apa? Ciri apa? Ciri-ciri maknanya kaedah kalau dia orang nak apply sesuatu permohonan kan. Dia punya guideline kena clear, lebih telus dan lebih maknanya kerajaan membantu lebih lagi senang nak approve. Itu paling penting. Lagi senang nak approve. Juga aspek percukaian. Cukai itu memang hasil kerajaan kan, kita tak boleh lari. So yang tu kita kena insentif lain yang menyokong. Betul. Saya juga ada berbincang dengan salah seorang pemilik SMEs ya. So dia sebenarnya dia menjalankan perniagaan IT sebenarnya. Tapi dekat pada dia punya kehendak bukan lagi keuangan. Dia mahukan yang saya katakan tadilah, dia mahukan polisi kerajaan tu lebih user friendly. Lebih mesra kepada dia lah. Sebab untuk dia tak perlukan duit. Dari segi platform, saya kata kalau ada syarikat yang ingin keluar, macam mana kita punya platform yang ada? Saya tengok yang entiti seperti katakan Bartrade ke apa semua, Maida semua, banyak ya? Memberikan lorong-lorong ke arah itu. Ya, tapi masih kurang. SMEs merasakan mereka merasakan masih tidak dapat peluang untuk menonjolkan diri di peringkat antarabangsa. So mereka ingin sangat diberi peluang untuk keluar daripada negara untuk memasarkan dan menjual barang. Apa halangan untuk tembus ke pasaran tu? Apa halangan dia? So saya tak dapat nak. Mungkin pendanaan perlu di ini? Mungkin kita kena geran-geran yang diberikan mungkin lebih banyak. Bagaimana? Amount dia kalau dari segi geran saya rasa kerajaan dah bagi banyak. Banyak inisiatif, banyak geran dan amount dia memang billions kan. Tapi saya rasa kita kena ada satu badan ataupun agensi kerajaan yang membawa, yang sanggup identify SME mana yang boleh dibawa diketengahkan. Maksudnya dah ada dah, keliling tu dah ada. Cumanya celah mana kita nak pergi tu. Betul. Kan, belah mana kita nak masuk. Tapi Prof, ada juga yang tak ingin pembaruan. Kan? Ada golongan SME ni yang suka offline. Yang lagi suka dengan cara tradisional. Kita dah tolong dah ni.
mungkin ada bantuan-bantuan yang diberikan, tapi kita kata cuba kita modernkan sedikit perniagaan tu, tapi tak nak. Dia nak offline kan lagi, dia masih nak gunakan cara tradisional. Dia tak nak tukar cara perniagaan dia tu. Okey, kalau kita berniaga kan, berniaga kita ada juga jenis perniagaan yang what we call, kita ada personal touch. Betul. Sentimental. Yang sentimental. Tak semua perniagaan sesuai untuk digitalisasikan kan, untuk dibawa ke platform digital. Tak semua benda. Setengah benda tu kita masih suka face to face. Contoh Haziq, kalau saya pergi kedai mamak, sekarang kita pakai QR code je kan. Mana lagi mesra kalau kita panggil. Kita lagi sedap dengar suara mamak tu cakap, roti tarik, roti canai, roti telur. Kan? Dia punya roh mamak tu kena ada kan. Betul tak? Betul. Daripada kita scan QR code, lepas tu kita bercakap dengan skrin. Betul tak? Dia tak bercakap langsung. Betul. Terus jadi sunyi mamak tu. Betul. Kan? Mamak tu pun sekarang dah menangis-nangis. Sunyi dia. Contoh lagi satu, kalau macam jual kain batik ke kan. Kalau dulu ingat nak tak? rasa. Nak rasa, nak pegang kan. Betul. Kadang tak sama, walaupun rupa dia serupa, kain dia lain. Tapi offline tetap penting. Penting tetap untuk penting. SMS. Ya. Okay. Tapi kalau kita ingin menyuntik semula to rejuvenate the economy kan, so kita kena adakan bagikan tools ataupun something that SMEs can actually lebih boost, automatekan dia punya proses. Back end proses dia kurang. Front end proses macam penjualan, marketing memang banyak. Tapi dari segi pengurusan inventory ke apa tu masih kurang lah. Jadi Prof menyangkakan bajet ni adalah bajet yang buatkan SMB tersenyum ke macam mana? Saya, boleh saya cakap sesuatu ke? Saya rasa bajet tahun ni ialah berupa kepada bajet pilihan raya. Election budget kan. Itulah yang diperkatakan. Ya, so mungkin ada insentif yang direct kepada individual, kepada bisnes. Saya masih harapkan sesuatu yang baik untuk SME supaya terus berkembang. Sebab yang penting SME kena stay untuk terus menyumbang kepada kegiatan ekonomi kita. Kalau tak, kita tak ada siapa nak offer job semua tu kan. Jadi itulah yang kita perlu nantikan besok. Belanjawan 2023, kita doakan agar belanjawan tu dapatlah memihak kepada kita, SME dan juga semua golongan lah. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Prof, terima kasih banyak di atas satu sesi yang sangat-sangat santai tapi bermanfaat. Ada banyak isi yang kita dapat daripada Profesor Dr. Nur Ismawati Jaafar, pensyarah Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya yang sudi bersama kita pagi ini. Terima kasih Prof. Sama-sama Haziq. Baik, nanti banyak lagi kita bicarakan di MHR. Terus bersama kami kembali selepas ini. Okey, masih lagi di hamparan MHR, kita berikan kepada anda apa yang termuat di akhbar utama untuk hari ini di Berita Harian. Di Berita Harian, muka depan macam gini tapi kat dalam. Di muka 21, anda boleh baca mengenai harga ayam yang kembali dijual pada harga siling di mana pengguna terbeban, di mana ayam tu dijual pada harga yang sangat mahal kan, di harga siling, tapi peniaga dakwa kenapa dijual pada harga tinggi? Disebabkan pembekal pun jual pada harga yang tinggi. So maknanya rantaian tu. Rantaian tu yang menyebabkan dah tinggi, so jadi tinggilah. So kalau kita tengok harga ayam RM10 sekilogram dekat Johor Bahru, RM9.40 harga siling di Kuala Lumpur sekarang ni harganya. KL. Itu apa yang dibaca dekat BH lah, dekat utusan pula. Utusan ini yang paling mendebarkan untuk semua rakyat Malaysia tentang menanti pembubaran yang mana pegawai menteri mula kosongkan pejabat dan juga PM jumpa agung pukul 4 petang ini. Walaupun ini mungkin perjumpaan yang biasa, namun sudah pastilah kesempatan ini dapat digunakan untuk memohon perkenan Sri Paduka bagi pembubaran Parlimen. Jadi, ini berita hot lah hari ini. Itu dia, mestinya ramai berdebar dan juga membuat persiapan. Jenteranya rakyat sekalipun akan bersuara. Apakah suara rakyat masih menjadi misteri. Mereka akan terjemahkan dalam kotak undi nanti. Ya, itu cerita dalam negara. Nak tengok cerita luar negara? Jom kita tengok rangkuman berita luar negara. Sekian. Sekurang-kurangnya 127 orang terkorban dalam rusuhan yang berlaku pada satu perlawanan bola sepak di Indonesia minggu lalu. Keganasan berlaku di Stadium Kanjuruhan yang terletak di Jawa Timur ketika perlawanan berlangsung antara pasukan Arema dan Persebaya Surabaya.
Rusuhan tercetus selepas perlawanan berakhir dengan pungutan gol 2-3 menyaksikan kemenangan berpihak kepada pasukan pelawat. Menurut laporan media tempatan, ribuan penyokong Arema meluruh masuk ke padang selepas pasukan mereka tewas. Beberapa pemain Arema yang ketika itu masih berada di padang turut diserang. Dipercayai rempuhan bermula apabila polis melepaskan gas pemedih mata ke arah orang ramai. Liga Bola Sepak Indonesia kini digantung seminggu serta Arema dilarang daripada menganjurkan sebarang perlawanan sepanjang musim ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dilaporkan membentuk pasukan penyiasat bagi mengenal pasti punca kejadian. Tiga panda gegasi menyambut hari lahir mereka di Taman Haiwan Liar Shanghai, China pada Selasa lalu. Penjaga panda gegasi turut menyediakan aneka makanan seperti kek lahir yang dihias dengan ais, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan serta mi mengikut cita rasa haiwan istimewa tersebut. Bukan itu sahaja, permainan seperti kereta kotak diletakkan sebagai tanda hadiah untuk panda bermain. Pengunjung tidak melepaskan peluang dan berpusu-pusu ke taman untuk melihat haiwan yang comel itu. Cui Pao dan Chin Chin adalah pasangan yang dilahirkan pada 4 dan 10 Oktober 2017 dan ini adalah ulang tahun kelima mereka, manakala Kang Kang yang lebih muda menikmati ulang tahun ketiga. Penjaga kepada panda gegasi ini berkata mereka perlu dipisahkan kerana panda adalah haiwan yang hidup bersendirian dan hampir dewasa. Muzium Kesenian Islam membuka semula pintunya kepada orang ramai selepas 18 bulan ditutup untuk projek pelancaran dan pemasangan semula. Ini berlaku sejurus sebelum Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada penghujung tahun ini. Menurut jawatan kuasa tertinggi Qatar, kejohanan dunia tersebut dijangka membawa lebih 1 juta peminat ke negara itu. Pegangan MIE yang terdiri daripada lebih 11,000 objek merangkumi 3 benua dan 13 abad yang mengumpulkan koleksi seni Islam dari seluruh dunia. Bangunan dengan seni bina unik ini berdiri di ujung kawasan Corniche yang menghadap ke latar langit West Bay. Qatar mempunyai 2.8 juta penduduk. Hampir 380,000 warga Qatar dan mereka menjangkakan kemasukan 1.2 juta pelawat menjelang akhir tahun bagi meraihkan kemeriahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Yap, rangkuman berita luar negara untuk anda, tapi ini ada berita dalam negara. Ya. Apa yang bakal berlaku besok, bang? Pergi makang mana? Ganu. Okay, kami ada Karnival Jomebo yang akan bersinggah dan berkampung di Kuala Terengganu. Jadi pada Jumaat dan Sabtu ini ya, sebab Ahad di Ganu kan kerja. Betul. Jadi anda boleh beramai, ada pelbagai aktiviti apa yang menarik hasil di Ganu. Ada belon udara panas Duit Now serta permainan belon buih dan face painting dekat zon Duit Now. Lepas tu dengan hanya RM1, anda dan keluarga boleh cuba aktiviti menarik semua tu. Okey. Kan, boleh pula bayar, anda imbas QR code Duit Now dengan mana-mana aplikasi perbankan mudah alih atau e-wallet, dan yang paling best, Syafiqah dengan Rina Diana pun akan ada dekat booth Duit Now untuk sesi bertemu peminat. Okey, rindu tak Rina Diana? Ya, partner, ex-partner kita kan. Okey, ada deko LED, ada neon untuk bergambar kekenangan, hashtag Duit Now bikin senang, pakai Duit Now Okay. Hashtag pakai duit now je, boh. Itu. Ganu punya. Patutlah. Dok Hang dia. Dok Hang, okay. So, ini dia belon udara panas Duit Now tu yang anda boleh cuba dekat Perkarangan Stadium Sultan Mizan, Gong Badak, Terengganu. Okey. Saya pergi. Besok saya pergi. Kita jumpa. Kita jumpa. So, saya dengan Fetri dua-dua akan pergi sana. So, that's why kita nak berehat sebab nak beli tiket flight. Kembali selepas ini dalam Asmara Lokal selepas ini. Okey bang, tiket flight kita beli yang mana? Nafasku masih ada padamu, separuh matiku
ketika merindukanmu. Kau bidadariku, menghiasi malamku, agar engkau tahu aku hanya untukmu. Angin malam membalut tubuhku, menjadi saksi bahwa diriku derita. Jika benar mentari tak terbit lagi, hanya kau ku sayangi. Di dunia ini takkan pernah terganti. Kau bidadari, kita pernah berjanji, sehidup semati cukuplah kau membenci. Ku tak sanggup lagi. Kau bidadariku, menghiasi malamku, agar engkau tahu aku hanya untukmu. Angin malam membalut tubuhku, menjadi saksi bahwa diriku derita. Jika benar mentari tak terbit lagi, hanya kau ku sayangi. Di dunia ini takkan pernah terganti. Kau bidadari, kita pernah berjanji, sehidup semati. Biar aku yang bersalah, lukamu kan menjadi indah. Biar angin malam menjadi saksi diriku derita. Wow. Jika benar mentari tak terbit lagi, hanya kau ku sayangi. Di dunia ini takkan pernah terganti. Kau bidadari, kita pernah berjanji, sehidup semati. Jika benar mentari tak terbit lagi, hanya kau ku sayangi. Di dunia ini cukuplah kau membenci. Ku tak sanggup lagi, ku tak sanggup lagi, ku tak sanggup lagi. Nampak lagu Bidadariku. Lagu nyanyian Zulhadi bersama dengan Asmara Loka. Okey, itulah dia. Ramai Ramai Asmara Loka. 1, 2, 3, 4, 5. Berkenalan boleh? Boleh. Okey. Suara memang macam ni Memang macam ni. Dia takkan cakap. Oh, okey. Okey, boleh kenalkan nama? Okey, hai, nama saya Zulhadi. Oh, inilah Zulhadi. Okey. Saya Muhammad Fashal. Muhammad Fashal. Saya Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Mek sini bagaimana? Yang ini? Okey. Saya Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Saya Muhammad Zarif. Muhammad Zarif. Wah. Aziz. Oh, okey. Baru tukar nama ke? Okey, so Zulhadi adalah penyanyi solo. Yes. Kan? Saya solo. Kenapa lagu ni dibuat dengan band? Adakah memang plan nak buat macam projek ke kan? Projek sesaja tapi tetap ada kerja solo sendiri. Oh, ya betul. Kan? Sebenarnya kalau boleh saya nak sangat line up band. Saya sendiri nak line up band. Jadi kita orang ada buat satu audition untuk cari line up band yang kena dengan kriteria yang kita orang nak. Yang kena apa yang nak? Nak macam mana? Kualiti yang perlu ada. Kualiti yang perlu ada. Orang yang dah ada. Dah ada, semua dah ada ni. Cukup ni. Ini ada paling berkualiti ni. Saya cukup bersyukur. Aziz, cantik Aziz berkualiti. Jadi apa kualiti yang perlu ada rasanya yang ada pada kalian yang menepati cita rasa? Yang ada adalah boleh go through dengan Hadi, macam mana lagu yang dia nak kita boleh bagi macam mana yang dia nak. Tapi suara Hadi ni lain macam tu. Oh, dia macam dia dalam orang kata ni Zul Arifin. Boleh berlakon ni, suara boleh berlakon. InsyaAllah boleh. Jadi ada request. Telefon pada Makcik ni. Nak dengar Makcik Lina menyanyi tanpa muzik boleh. Nak dengar apa lagu? Sikit je. Sikit je. Sebab nak dengar suara kita nak buktikan dekat rakyat Malaysia yang memang suara Hadi ni
memang original, husky dan besar. Ya, saya. Okey. Saya? Apa song pun? Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Yeah! Aziz, rasa suara Ira siapa? Kalau dengar suara dia ni unik bang. Saya tak dapat nak Ada tak orang yang kaitkan dengan suara siapa ke? Ada. Penyanyi Indonesia ramai. Ramai kan? Rahan, Charlie C12. Itulah dia. Jadi pengaruh anda lebih daripada mana? Datang daripada seberang ke? Indonesia. Banyak banyak dari sana. Follower saya dekat media sosial pun banyak daripada Indonesia, Brunei. Mungkin mereka silap. Silap negara. Silap negara buat lagu. Okey, jadi kepada yang nak berkenalan dengan kumpulan ni, apa mungkin di mana mereka dapat ikuti platform mana? Okey, di semua digital platform. Ada di nama band adalah Asmara Loka, nama saya Zul Hadi. Sama je semua media sosial. Dia kat TikTok ada, kat TikTok, kat Instagram ada kan. Tadi kita dah dengar suara Zul Hadi. Sekarang ni yang lain kita nak dengar suara Haziq. Mana Mike? Bukan Haziq ni, tapi Haziq ni. Siapa yang dah boleh nyanyi dalam grup ni? Siapa yang antara semua ahli band Asmara Loka siapa yang boleh jadi semua boleh nyanyi vocal? saya. Itulah kita dengar suara Haziq. Nak dengar sikit. Haziq. Aku skandal. Apa dia selalu nyanyi? Okey, Pak An. Apa dia selalu nyanyi, Pak An? Farhan. Kesian dekat belakang. Pak An. Okey. So, nyanyi. Apa lagu An? Sebab kita nak tahu yang macam Asmara Loka ni memang berbakat. Second vocal ke kan? Okey. Sebab saya drama. Awak nak kena ada bunyi drum? Saya nyanyi lagu hujan boleh? Boleh, silakan. Kan ku berikan semua. Kita apalah, okey. Dia lebih kepada tadi tu bersajak lah. Ni suara ni sweet. Ni suara ni sweet. Suara dia sweet sebenarnya ni. Okey. Suara dia sweet. Suara dia Memikat wanita. Meminta wanita. Dengan muka yang ada tu. Bagi belanja sikit. Lagu apa yang biasa nyanyi? Lagu saya nyanyi lagu Hadi tadi. Okey. Kau bidadariku menghiasi malamku agar engkau tahu aku hanya untukmu. Oh, dia version lain lah. Dia berlagu sikit lah. Tapi tadi bukan dangdut kan? Bukan. Okey, jadi kepada anda semua yang suka dengan lagu Bidadariku ni dah 100,000 views dekat YouTube. Wow guys. 2 minggu. 2 minggu saja dapat 100,000 views. Okey, semoga sukses lah kita doakan ya. InsyaAllah, amin. Boleh pergi tengok ni dia punya music video dia macam tu je lah. Ya, macam tu. Simple. Ala Indonesia. Yes. Itulah dia lebih kepada dapat banyak research, buat research daripada negara jiran kita. Okey, so itulah dia guys, Zul Hadi dan Asmara Loka. Tapi sebelum tu guys, kita nak bagi tahu kepada anda lagi mengenai Karnival Jom Heboh yang bakal berlangsung besok dan lusa 7 dan 8 hari bulan dekat perkarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Ya, okey, ada penampilan sebenarnya dengan berasul. Kita ada konsert akustika ataupun malam akustika. Dan artis seperti Hakim Rusli, Khair Bahar, kemudian kita ada Sufian Suhaimi dan ramai lagi. Jadi kami bermula seawal jam 8 pagi sampailah ke waktu malam. Dan pelbagai booth menanti anda untuk menyambut orang Terengganu. Betul. Dekat Karnival Jom Heboh ni dekat Kompleks Sukan Negeri Terengganu Kuala Nerus. 7 dan 8 Oktober ini bermula 8 pagi. Anda boleh layari www.jomheboh.com.my untuk maklumat lanjut. Jom heboh. Yeah. Okey, besok ada apa bang? Sekejap ya. Bajet. Bajet. Okey. Selain topik-topik yang menjurus kepada bagaimana peluang-peluang untuk kita untuk mengangkasakan. Ada bajet, pastinya ada perancangan ke arah itu. Mungkin NGO pun semua akan terima manfaat yang luar biasa untuk kali ini. Ya, Belanjawan 2023. Apa yang anda boleh harapkan semua anda boleh nantikan besok di TV3 MSI macam besok 9.30 pagi. Jadi guys, terima kasih banyak. Terima kasih Zul Hadi. Terima kasih Asmara Loka. Terima kasih Ahmad Fitri Yahya. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang menonton kami di Facebook MSI. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Belanja.